Saya akan membentangkan secara ringkas mengenai kes jenayah komputer paling tinggi di Malaysia tahun 2025 iaitu phishing atau online scam. Seperti yang kita lihat, pada tahun 2025, jenayah phishing mencatatkan angka tertinggi dengan 2,227 kes menurut Cyber Security Malaysia dan kerugian RM1.919 bilion direkodkan oleh PDRM. Phishing atau scam dalam talian ialah satu bentuk penipuan digital yang dilakukan melalui email, SMS, WhatsApp, panggilan telefon atau laman web palsu. Penjenayah akan menyamar sebagai institusi sah seperti bank, agensi kerajaan atau syarikat kurier untuk memperdaya mangsa dan mendapatkan kata laluan, nombor akaun bank, TSC atau OTP serta data peribadi. Phishing dianggap sangat berbahaya kerana melibatkan kerugian kewangan yang besar berbilion ringgit, sukar dikesan kerana sindiket rentas negara dan akaun keldai. Yang ketiga, menggunakan teknologi canggih seperti spoofing, deepfake dan voice cloning. Dan terakhir, memberi kesan psikologi, trauma dan kehilangan kepercayaan kepada sistem digital. Untuk mencegah phishing, pengguna perlu tidak klik pautan mencurigakan dalam SMS, WhatsApp atau email, tidak berkongsi OTP atau TSC, aktifkan two-factor authentication, semak URL sebelum log masuk. Bagi organisasi juga, perlu melaksana sistem firewall, training dan phishing simulation untuk pekerja. Jika menjadi mangsa, kita boleh menghubungi pihak-pihak berikut iaitu PDRM, Cyber Security Malaysia, BNM jika melibatkan bank dan SKMM untuk nombor dan laman palsu. Kesimpulannya, phishing kini menjadi ancaman cyber terbesar negara. Dengan langkah keselamatan digital yang betul, masyarakat dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan tajuk pendaftaran harta intelek untuk perisian kecerdasan buatan atau AI. Harta intelek atau IP merupakan hak undang-undang terhadap ciptaan minda. Dalam konteks ini, perisian AI adalah aset bernilai kerana ia memudahkan tugas harian dan memberi manfaat kepada pengguna. Oleh itu, IP sangat penting untuk mengelakkan kecurian data, penggunaan tanpa kebenaran dan peniruan fungsi AI. Perlindungan IP diperlukan untuk mengelakkan cetak rompak kod sumber, memelihara hak pengedaran perisian, meningkatkan nilai komersial dan memastikan inovasi AI dilindungi sepenuhnya daripada tiruan. Bagi perisian AI, terdapat 4 jenis perlindungan utama. Hak cipta melindungi kod sumber dan antaramuka, paten melindungi algoritma dan inovasi, cap dagangan melindungi nama serta logo, dan rahsia dagangan melindungi formula atau data yang tidak didedahkan. Pendaftaran boleh dilakukan melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MyIPO di laman www.myipo.gov.my dan proses juga boleh dibuat terus melalui sistem dalam talian IP online filling. Prosesnya mudah. Daftar akaun MyIPO, pilih jenis IP sama ada hak cipta atau paten, isi borang, muat naik dokumen sokongan dan buat pembayaran dan menunggu proses semakan sebelum diluluskan. Antara dokumen yang diperlukan ialah sebahagian kod sumber, manual perisian, butiran ciptaan serta bukti pemilikan seperti maklumat SSM. Bagi hak cipta, tempoh kelulusan mengambil masa antara 1 hingga 3 bulan dengan kos sekitar RM200 hingga RM400, manakala paten memerlukan 1 hingga 2 tahun dengan anggaran kos RM1,000 hingga RM3,000. Melalui IP, perisian AI dilindungi dengan peniruan, meningkatkan keyakinan pasaran, memastikan hak eksklusif pemilik serta mengelakkan penggunaan tanpa kebenaran. Kesimpulannya, perlindungan IP adalah sangat penting demi keselamatan inovasi teknologi AI. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan hari ini saya akan membentangkan topik 3 iaitu privacy dan pengawasan dalam era digital. Di zaman teknologi moden, kehidupan kita semakin bergantung kepada internet, aplikasi mudah alih dan kecerdasan buatan. Walaupun teknologi memudahkan urusan harian, ia juga menimbulkan ancaman privasi kerana data peribadi seperti nombor telefon, lokasi, maklumat bank dan tingkah laku kita sentiasa dikumpul setiap hari. Privasi amat penting kerana ia melindungi identiti, cegah penipuan kewangan dan memastikan data kita tidak disalahguna. Di Malaysia, perlindungan ini disokong melalui Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang bertujuan mengawal pengendalian data
serta mengelakkan pencerobohan maklumat. Pengawasan pula merujuk kepada aktiviti memantau individu atau organisasi. Ia berlaku dalam pelbagai bentuk seperti CCTV, rekod telekomunikasi, jejak digital, pengecaman wajah serta pemantauan internet dan media sosial. Beberapa contoh pengawasan ialah CCTV di pusat membeli belah dan majikan yang memantau penggunaan email syarikat. Selain kerajaan, pihak majikan juga dibenarkan memantau komputer pekerja, namun ia mesti dilakukan secara telus, beretika dan mematuhi undang-undang. Kerajaan Malaysia mempunyai kuasa tertentu untuk melakukan pengawasan atas alasan keselamatan negara, pencegahan jenayah dan penguatkuasaan undang-undang. Contoh bagaimana kerajaan boleh memantau ialah jejak digital footprints melalui ISP seperti sejarah trafik rangkaian dan pemantauan media sosial untuk kes buli cyber, hasutan dan penipuan. Manakala langkah untuk menghalang atau mengurangkan pengawasan daripada pihak kerajaan ialah kita boleh menggunakan VPN yang dipercayai untuk menyulitkan trafik internet dan aktifkan 2FA di semua akaun. Walaupun pengawasan diperlukan bagi tujuan keselamatan, ia tetap menjadi isu etika apabila melibatkan pencerobohan privasi dan penyalahgunaan kuasa. Bagi melindungi data dan mengurangkan risiko pengawasan, pengguna perlu mengamalkan langkah keselamatan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hidayatul Nabila binti Ahmad dan hari ini saya akan membentangkan tajuk kebolehpercayaan komputer. Kebolehpercayaan komputer merujuk kepada keupayaan sistem untuk berfungsi secara stabil tanpa gangguan, melindungi data, meningkatkan produktiviti serta mengelakkan kerugian operasi. Ia sangat kritikal terutamanya dalam sektor penting seperti kesihatan dan perbankan di mana kegagalan sistem boleh menjejaskan keselamatan dan keputusan penting. Untuk melihat kepentingan kebolehpercayaan ini dengan lebih jelas, mari kita rujuk kajian kes yang berlaku pada 11 Ogos 2024 di Hospital Sultan Abdul Halim Kedah. Pada ketika itu, server hospital mengalami kerosakan hingga menyebabkan keseluruhan sistem lumpuh. Lebih daripada 3,000 pesakit terjejas dan semua rawatan serta rekod terpaksa dilakukan secara manual. Keadaan ini bukan sahaja melambatkan rawatan, malah meningkatkan risiko kesilapan ubat dan secara tidak langsung mengancam keselamatan pesakit. Situasi ini menunjukkan bahawa apabila sistem gagal, ia membawa kesan besar kepada kelewatan rawatan, risiko salah dos obat serta hilang atau tidak dapat diakses rekod pesakit, termasuk kes kecemasan yang tidak dapat diproses melalui sistem. Terusnya, dari aspek perbandingan kebolehpercayaan, platform Apple terbukti mempunyai tahap kestabilan yang lebih tinggi berbanding Android. Ini dapat dilihat dari segi integrasi perkakasan dan perisian yang lebih stabil, kemaskini yang konsisten selama 5 hingga 6 tahun, serta kawalan keselamatan yang lebih ketat. Android pula melibatkan pelbagai jenama dan kemas, kini perisian yang tidak sekata menjadikannya lebih terdedah kepada ancaman malware dan jangka hayat sistem yang lebih singkat. Kesimpulannya, kebolehpercayaan komputer adalah asas kepada kelancaran dan keselamatan sistem digital. Dengan itu, memastikan sistem stabil, selamat dan sentiasa dikemaskini adalah tanggungjawab semua pengguna dan organisasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hidayatul Nabila binti Ahmad dan dalam video ini saya akan menerangkan etika profesional seorang jurutera perisian yang membangunkan aplikasi MySejahtera. Kita akan fokus pada 4 prinsip utama iaitu awam, pelanggan dan majikan, produk dan pertimbangan. Seterusnya, prinsip pertama adalah terhadap awam. Jurutera perisian mesti memastikan aplikasi tidak membahayakan pengguna. Dalam MySejahtera, data kesihatan dan lokasi pengguna harus dilindungi sepenuhnya. Etika ini penting untuk menjaga keselamatan dan privasi serta membina kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi. Prinsip yang kedua adalah pelanggan dan majikan. Jurutera bertanggungjawab memenuhi kehendak kerajaan atau majikan mereka secara profesional. Mereka perlu memastikan sistem stabil dan melaporkan sebarang risiko atau kelemahan. Contohnya, MySejahtera haruslah berfungsi lancar walaupun penggunaan tinggi semasa pandemik. Yang ketiga ialah produk. Perisian mestilah direka dengan kualiti yang tinggi dan boleh dipercayai. MySejahtera mesti bebas daripada bug, mudah digunakan dan tahan terhadap serangan cyber. Jurutera bertanggungjawab terhadap keselamatan, integriti dan kebolehpercayaan produk.
Prinsip terakhir adalah pertimbangan. Jurutera perlu membuat keputusan etikal, misalnya mengimbangi kepentingan awam dan kehendak majikan. Sebagai contoh, sebelum melaksanakan ciri pengesanan lokasi, persetujuan pengguna harus diperoleh dan risiko keselamatan ditimbang. Kesimpulannya, etika profesional memastikan jurutera perisian MySejahtera bertanggungjawab terhadap awam, majikan, produk dan pertimbangan keputusan.